Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kumpulan kami, iaitu kumpulan 12, akan membentangkan bentangan untuk video assignment kami, iaitu video terjemahan kitab Al-Qiraat fi Nazari Al-Mustashrikin wal Mulhidin pada muka surat 172 hingga muka surat 200. Dan pada bahagian kami, iaitu bahagian tahlil qiraat, yang bermaksud analisis qiraat. Jadi terlebih dahulu, sebelum saya membentangkan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu saya Amirul Ashraf Muhammad Noor, nombor metrik 068868 daripada semester 6. InsyaAllah kita akan pergi kepada tajuk kita. Dalam tajuk tahlil qiraat ini, iaitu analisis qiraat, kita akan pergi kepada beberapa contoh. Dan daripada saya sendiri ada beberapa contoh, iaitu pada perkataan hatta tasta'nisu hatta tasta'zinu wa yasta'inullahu ala ma asabahum wal muqimin as-salah. Dan kita akan pergi kepada kalimah-kalimah itu sebentar saja lagi. Baiklah, kita teruskan. Di dalam kitab ini, di dalam bahagian ini, terdapat riwayat-riwayat yang menyokong riwayat Ghaziyah. Dan riwayat-riwayat tadi yang menyokong Ghaziyah itu adalah riwayat yang sangat batil dan ditolak sama sekali. Tidak ada seorang Muslim pun yang ingin berpegang padanya atau memperhatikannya. Dan kat sini kita dapat tahu riwayat yang dakwaan Ghaziyah itu tadi terlalu lemah untuk menentang apa yang membatalkan daripada riwayat yang diterima oleh Islam secara ijma' dan penerimaannya. Dan bukanlah orang yang adil dan sama Ghaziyah itu untuk menentang riwayat-riwayat palsu. Okey, pada perkataan wal muqimina shalah hatta tasta'nizu, kita akan pergi kepada beberapa pendapat imam terhadap perkataan kalimah Al-Quran tersebut. Antaranya pendapat Imam Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kashaf. Juga ada kata-kata daripada Imam Sibawih, Imam Abu Hayyan dalam Al-Bahru, dan kata-kata Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi. Jadi kita akan pergi sebentar saja lagi. Okey. Tadi kita ada bagi tahu bahawa pendapat-pendapat Ghaziyah tadi adalah pendapat-pendapat yang sangat lemah. Dan ada juga sebahagian ulama yang menyebut riwayat-riwayat ini di dalam kitab mereka dengan niat yang baik, tanpa penyesatan ataupun ketepatan. Musuh-musuh Islam yang dalam kalangan penyeleweng dan orientalis seperti Ghaziyah itu tadi mengambilnya sebagai alasan untuk memfitnah Islam dan Al-Quran itu sendiri, supaya untuk menjejaskan kepercayaan umat Islam terhadap agama Islam dan Al-Quran. Kita pergi pada pendapat Imam Ibn Jarir At-Tabari. Beliau menghuraikan bacaan wal muqimin dengan dakwaan, dan dia menyebarkan riwayat-riwayat itu tadi. Dan berkata ulama, ia merupakan kata-kata yang sebahagian ahli nahwu Kufi dan Basrah, wal muqimin as-salah, daripada ia bermaksud ia daripada sifat orang-orang alim yang mendalami ilmu. Tetapi kalamnya sangat panjang dan berlakulah percanggahan di antara ulama pada ilmu ini, dan percanggahan daripada bagi orang-orang yang mendirikan solat menjadi panjang. Dakwaan orang yang mendirikan dalam bentuk pujian, dan orang Arab melakukan pada sifat sesuatu perkara dan keterangannya. Dan apabila panjang pujian atau kejian, mereka menyalahi antara i'rabnya, sama ada yang pertama atau pertengahannya. Kemudian mereka kembali kepada akhirnya pada pertamanya. Kemudian
Dia berkata juga pada perkataan wal mukimin, walaupun jika itu adalah satu kesilapan daripada segi tulisan tangan, orang-orang yang mengambil Al-Quran dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW tidak mungkin akan mengajarkan bacaan kepada orang Islam dalam bentuk bacaan yang salah, dan mereka juga semestinya akan memperbetulkan dengan lidah mereka dahulu sebelum mengajarkan kepada ummah masyarakat dengan betul. Dan dalam penyampaian kepada umat Islam, ini adalah bacaan yang mengikut apa yang terdapat dalam baris yang disusun, yang mengatakan dakwaan ataupun bacaan itu sendiri salah. Mereka ini tidak tahu dan jahil dalam memahami bahasa Arab. Seterusnya kita akan pergi kepada pendapat ataupun qaul Imam Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kashaf. Beliau menghuraikan qiraat dengan nasab ayat ini, nasab yang dengan madah, untuk menunjukkan keutamaan solat berbanding amalan-amalan yang lain. Wal muqiminus solah. Ia adalah satu bab yang di mana di sini kita dapat tahu ada qaul Sibawih yang menyebut contoh dan bukti, dan tidak memberi perhatian kepada mereka yang mendakwa bahawa kemaslahatan baris dalam mushaf Al-Quran, dan dia tidak mengetahui yang orang Arab yang mereka membuat tuduhan dan tidak ada padanya bahawa para pendahulu pertama yang seperti mereka dalam Taurat dan perumpamaan mereka di dalam Injil, mereka jauh sekali dari kegarahan terhadap Islam, dan mereka membela orang-orang yang memfitnahnya dari tertinggal di dalam kitab Al-Quran, kitab Allah SWT, adalah kekosongan yang harus diisi selepas mereka, dan kekosongan yang akan dibangkitkan oleh mereka yang mengejar mereka. Dan berkata juga sekali lagi Imam Al-Zamakhsyari, ini dan yang seumpamanya tidak diyakini dalam kitab Allah, yang dimana kebatilan tidak akan datang dari hadapan dan dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Muhammad Akib binti Faslul Bahri, nombor metrik 067817. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung apa yang disampaikan oleh Al-Ashraf sebentar tadi. Dan penulis mengatakan ini menunjukkan bahawa ada anggota asas dalam penulisan mushaf Uthmaniyah, iaitu Zaid bin Thabit. Bermakna kata-katanya, aku mendengar para pembaca Al-Quran dan aku mendapati hampir sama adalah sebagaimana kamu tahu, dan ia adalah sebagaimana kamu kata, datang sini dan mari sini. Kemudian Ghazali berkata lagi, diceritakan daripada Abdullah ibn Mubarak, yang mana beliau seorang yang hebat, warak dan sangat luas periwayatannya dalam ilmu hadis, bahawa beliau tidak membaca daripada mana-mana qura', maksudnya beliau membaca dengan sendiri. Aku berkata, semua perkara yang dikatakan tadi itu adalah batil sebagaimana berikut. Yang pertama, para ulama Islam telah bersepakat bahawa punca qiraat ialah makna dan lafaz sekaligus. Makna untuk beramal dan lafaz untuk dibaca serta mendapat pahala dengannya. Yang kedua, sekiranya harus membaca mana-mana lafaz yang menggambarkan makna Al-Quran, maka akan hilanglah satu sudut yang penting dari ijaz Al-Quran, iaitu at-tahadi ataupun mencabar. Yang ketiga, sekiranya betul apa yang dikatakan, maka tiadalah beza antara Quran dan hadis kursi, sedangkan para ulama telah bersepakat bahawa terdapatnya perbezaan di antara keduanya, dan perbezaannya di sini bahawa Al-Quran itu lafaznya dan maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan sebagai wahyu daripada Allah, berbeza dengan hadis kursi, iaitu maknanya daripada Allah, manakala lafaznya pula Nabi SAW diberi pilihan untuk memilihnya. Yang keempat, kalau betul apa yang dikatakan, kenapa di sana ada sebab atau punca Khalifah Uthman membuat mushaf yang baru dan membakar mushaf yang lain? Ada pun pendapat bahawa Ibnu Mas'ud membaca pada surah Al-Fatihah dengan arsyidna Allah tafsir, bukan lafaz bacaan Al-Quran. Beliau mentafsirkan kalimah ihdina dengan arsyiduhu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Hasan Al-Basri pada surah Maryam ayat ke-71, yang mana katanya al-wurud mendatangi itu ialah ad-dukhul, masuk. Bahawa pendapat Ibnu Mas'ud ini sendiri adalah hujah ke atas Ghaziyah,
kerana kata-katanya kama alimtu, yang mana huruf ain berbaris hadapan, kama ulimtu, yang mana huruf ain berbaris hadapan, dan tasydid lam yang bermaksud kamu diajar, bukannya huruf ain berbaris atas, dan takhfif lam yang bermaksud kamu tahu, seperti yang difahami oleh Ghaziha. Dikatakan pada halaman 50 dan 51, kebebasan membaca qiraat itu disabitkan dari Rasulullah SAW sendiri. Kerana pada halaman ini terdapat qiraat yang bertentangan dengan nas-nas yang masyhur, di mana dinyatakan bahawa qiraat ini adalah bacaan Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahawa tidak menjadi satu kesalahan dalam meriwayatkan kalam Allah dengan wajah qiraat yang berbeza daripada wajah-wajah qiraat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada asalnya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan dua contoh. Contoh yang pertama daripada surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibariskan dhammah huruf fa pada anfusikum. Ba adalah bacaan qiraat yang diterima, dan dinyatakan bacaan qiraat yang dibaca dengan dibariskan fathah huruf fa Fasakum merupakan bacaan qiraat Rasulullah SAW, Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Aisyah. Contoh kedua, sesungguhnya Abdullah bin Sarah merupakan saudara susuan Uthman yang memeluk Islam Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Kemudian beliau murtad selepas kewafatan Rasulullah SAW. Seterusnya beliau dilantik menduduki jawatan kedua tertinggi yang muncul ketika pemerintahan Islam pada zaman Uthman. Beliau juga merupakan seorang penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian telah diriwayatkan dalam hadisnya tentang pekerjaannya, yakni penulis wahyu, iaitu beliau berbangga di hadapan orang Quraisy dengan apa yang pernah dia nikmati ketika berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Katanya, aku boleh mengubah apa yang aku kehendaki. Lalu dia berkata, misalnya aku datangkan contoh kalimah Azizun Hakim. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, apakah benar apa yang telah aku tulis Alimun Hakim? Lantas Rasulullah SAW menjawab, ya, semua benar. Berakhir. Dan dikatakan tidak ada sehari daripada hari-hari Rasulullah SAW pilihan dalam bacaan qiraat Al-Quran, dan tidak boleh digantikan bacaan qiraat yang telah diterima oleh baginda Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala dengan perantaraan malaikat Jibril, yang mana amanah dalam menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW mengikut bacaan qiraat yang telah dipilih daripada apa yang diterima oleh dirinya malaikat Jibril. Kerana tugas malaikat Jibril hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya, serta malaikat Jibril tidak menyimpang daripada Allah dengan menambah atau menghapuskan atau mengganti ataupun mengubahnya tanpa sehelai rambut pun. Dan Allah telah mencatatkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril dalam surah Yunus. Maksudnya, katakanlah, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Dan menjadi kesalahan yang jelas bahawa bacaan qiraat tertentu dinisbahkan kepada Rasulullah dan mengatakan bahawa ini adalah bacaan qiraat Rasulullah SAW. Kerana apa yang telah dibicarakan sebelum ini dapat difahami bahawa bacaan qiraat selainnya tidak dibaca oleh Rasulullah, dan ia bukan diambil daripada baginda Rasulullah pada keseluruhan. Qiraat sama ada ia secara mutawatir atau terkenal ataupun sebagainya, yang mana ia dilabelkan kepada Rasulullah, disabitkan kepada Rasulullah SAW, serta baca dengan bacaan qiraatnya lalu menakalkan darinya. Maka qiraat keseluruhan dinisbahkan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah sumber qiraat, dan baginda Rasulullah SAW merupakan rujukan dalam qiraat, dan daripadanya diambil daripada bacaan qiraat dan kepadanya disandarkan. Dan jika betul bacaan qiraat tertentu ia disandarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah atau selainnya, dengan diibaratkan mereka berkait rapat dengan Rasulullah SAW atau banyak bacaannya dengan baginda Rasulullah SAW, maka tidak benarlah disandarkan kepada Rasulullah SAW. Bacaan qiraat apa yang berikut yang disusun dari huraian yang telah kami, yakni penulis, menyatakannya, dan tidak disabitkan bacaan qiraat kepada Rasulullah SAW. Dan tidak dibuktikan dalam mana-mana hadis sahih atau dhaif bahawa Rasulullah SAW pernah berpegang kepada bacaan tertentu dalam membaca Al-Quran atau banyak membacanya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azad Abud Qori bin Muhammad Rusdan. Nombor matrik saya 068755. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan hukum sifat tentang nahu dan qiraat. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang ayat yang berbunyi wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Yang pertama, di mana dhamir jamak muzakkar pada kalimah iqtatalu adalah kembali kepada isim musanna muannas pada kalimah ta'ifatani, akan tetapi membawa juga maksud yang lain oleh sebahagian qura' dengan kesesuaian kaedah nahu. Maka telah membaca salah seorang daripada mereka iaitu anak kepada Abi Abla membaca dengan iqtatalata, dan seorang lagi Ubay bin Umar berpuas hati dengan membaca iqtatala, iaitu dua orang berperang. Kemudian sebagai contoh pada ayat 9 surah Al-Hujurat, kerana perkataan ini secara jelas menunjukkan bahawa ayat yang mulia itu melanggar kaedah tata bahasa yang tepat, kerana waw yakni mereka berperang, kalimah waw yakni mereka berperang dalam lafaz tersebut menunjukkan jamak atau ramai. Disebut jamak muzakkar salim yang gaib, tetapi kembali kepada musanna yakni dua orang, iaitu dua puak. Dan kaedah nahu menghendaki ia dikatakan dua orang berperang kerana menyandarkan fi'il kepada dhamir tasniah, kerana menyandarkan kembali dhamir tasniah kepada musanna iaitu dua puak, atau dikatakan dua orang berperang. Oleh yang demikian, perlu kita membuat qiraat lain yang merealisasikan keselarian dengan kaedah nahu dan formula Al-Quran tercapai. Maka Ibnu Abi Abla mencipta bacaan ini iqtatalata, iaitu dua orang berperang, dan dia mengambil kira dalam bacaan bagi perkataan ta'ifatani, dua puak. Zaid bin Ali dan Ubay bin Umar telah menciptakan bacaan ini, iaitu dua orang berperang dengan makna dua puak. Diambil kira dalam bacaan ini jika yang dimaksudkan dengan dua puak itu adalah satu pasukan, seolah-olah dikatakan dua golongan orang mukmin berperang. Inilah maksud kata-kata Ghazir itu. Ghazir telah mengatakan banyak kali bahawa kaedah nahu tata bahasa menunduk patuh pada qiraat. Maknanya kaedah nahu ikut qiraat dan bukannya qiraat tunduk patuh pada kaedah nahu tata bahasa. Kerana Al-Quran dengan sumber qiraatnya dan riwayatnya diturunkan dalam bahasa yang paling fasih dan yang paling umum dan meluas. Kaedah nahu yakni tata bahasa berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pertuturan bahasa Arab yang paling utama ialah Al-Quran dan Sunnah adalah sumber kaedah ini. Dari mana ia berasal dan dari mana ia diambil. Kerana ia adalah asal dan ia adalah cabang, dan cabang tidak membantah asal usul. Ghazir mengakui fakta ini yang telah kami sebutkan, dan dia berkata pada halaman 68, apa yang dikatakan Al-Quran membentangkan kriteria yang diperbetulkan untuk penggunaan bahasa Arab yang betul, bukan sebaliknya. Ia mengikut kaedah yang paling betul dan susunan balaghah, kerana ta'ifatani, dua pihak, adalah musanna kepada ta'ifah, satu puak, dan jelas satu puak menghimpunkan ramai individu, maka dua puak memberi maksud pada kaum dan ramai manusia. Maka datang huruf waw jamak ramai, yakni ramai pada lafaz iqtatalu dengan mengambil makna ta'ifatani, iaitu dua pihak. Al-Quran mengambil kira makna dua pihak, maka huruf waw diambil kira pada lafaz iqtatalu, mereka berperang. Ia mengambil kira perkataan itu. Jadi ia datang dengan alif tasniah, iaitu alif berdua dalam firman Allah Ta'ala, maka damailah di antara keduanya. Hendaklah kamu semua memperbaiki atau memperjelaskan dua kaum atau puak tadi. Secara keseluruhannya atau secara kesimpulannya, hujah Ghazir terhadap perbezaan bacaan Al-Quran adalah tidak ilmiah dan tidak beberapa pandangannya tidak sah dan mengandungi kebohongan.
bahkan beberapa faktanya penuh dengan kebencian dan mematahkan kebenaran Al-Quran. Sekian daripada saya dan sekian daripada kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.